الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على كل أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita, merezekikan kita kekuatan untuk berada dalam rumah Allah, di samping mendengar sedikit, berkongsi sedikit ilmu, insya-Allah sebagai bekalan bawa balik ke akhirat. Tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni insya-Allah, kalau tak silap saya, kita duduk di hujung bulan Syawal kan. Mana-mana tempat orang jemput saya, orang minta buat satu bulan hujung-hujung Syawal. Lepas kata ustaz, tajuk sesuai ni buat muhasabah pasca Ramadan. Tajuk ni memang cantik. Pasal apa tuan-tuan? Nak kena muhasabah, nak kena tengok balik, nak kena cek balik. Adakah benda yang kita buat dalam bulan Ramadan itu menepati dan diterima mudah-mudahan oleh Allah? Sebab Ramadan ni biasanya orang akan buat lebih daripada biasa, kerana pahalanya berganda, kebajikannya, ruang pintu syurganya dibuka, pintu neraka ditutup. Maka saya nak muhasabah ni tuan-tuan, saya nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa kata kita kongsi malam ni? Kita dengar satu kisah yang boleh kita buat pengajaran, dibuat yang tiba. Zaman dahulu tuan-tuan, zaman para salafus salih, itulah dia di Baghdad, Iraq. Ada seorang perempuan, sebelum dia sedar, diberi hidayah oleh Allah, dia ni memang mengarut. Nama dia tuan-tuan kenal, Rabi'ah Al-Adawiyah, yang di Mesir satu ketika dulu, ada 3 tahun lepas itu, ada satu masjid waktu rampasan puasa, Masjid Rabi'ah, yang orang lepas itu buat nasyid Rabi'ah. Nama sebenar dia lah, cuma Arab Mesir ni Rabi'ah dia sebut, ringkas dia panggil Rabi'ah. Dan juga tempat saya dulu di Mesir, saya duduk di situ lah. Masjid yang dijadikan tempat berlindung, dia diserang, dibakar. Rabi'ah memang tempat saya duduk dulu. Baik, Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita yang zaman muda dia memang, kalau nak sebut malu juga, tak apa nak elok. Kalau zaman lah ni GRO, duk layan jantan. Tapi Allah berikan kepada dia kesedaran, hidayah sebelum dia mati meninggal dunia. Maka dia ini dianggap seorang wali Allah. Jarang kita nak dengar orang perempuan tu wali, biasanya orang lelaki. Tak. Maka dia pernah kahwin dan pernah suami dia meninggal dunia. Maka lepas suami meninggal dunia ni, tumpuan dia hanyalah membina hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bina hubungan dengan Allah Taala. Yang ni orang buat kajian betul ke tak, Allah Alam lah. Tapi tak semua. Ada beza orang pasangan meninggal dunia. Ada beza apa? Seorang isteri yang kematian suami dengan suami yang bini mati, ada beza. Ada beza semua. Ada orang sebut tak semestinya betul tepat. Orang perempuan ni, kalau lah suami dia mati, kematian suami waktu dia masih muda, ataupun dia dah tua, dia kerap nak kahwin lah. Tapi kalau waktu tu dia di pertengahan, artinya anak dia duduk ngaji,
Biasanya dia malas nak kahwin, dia nak tumpu didik anak. Tapi orang jantan tak, orang jantan, orang duk sebut amboi, ubah tak ada kezin lagi ni. Itu kira hebat lah, tunggu mati. Ada tuan-tuan tak ada nak mati lagi, tapi seolah-olah macam confirm. Pasal doktor kata pasal kena kanser. Doktor tadi tak lama. Ada tuan-tuan saya pernah jumpa, sebelum mati ni anak abang besar-besar lah, duk sembang dengan abah, kami kesian kat abah. Lepas ni kalau mak tak ada, bagaimana abah? Kalau kami tolong cari, tak apa abah. Abah buat warak, abah ni tersaduk ngarut lah, tapi lah hati tu, ya Allah, berubah. Itu tak ada lagi mati. Kalau ada hak mati pun, orang tak ambil kubah, tak ada kering, duduk merah lagi. Tuan-tuan sekalian, saya nak cerita ni Rabi'ah al-Adawiyah, bila suami dia meninggal dunia, fokus dia ibadah kepada Allah, tumpu buat ibadat, sehingga dia ceritakan kawasan rumah dia ni menjadi tempat kunjungan orang suka main, dan kawasan sekitarnya subur. Maka di zaman tu ada seorang juga tok guru yang tak kurang hebat lelaki, muridnya beribu orang. Itulah dia Hasan Al-Basri. Maka Hasan Al-Basri juga seorang waliullah, seorang alim. Dia pun bila suami Rabi'ah meninggal dunia, dia pun ada can 4 orang rakan dia, 3-4 orang pergi mazhab Rabi'ah Al-Adawiyah dengan tujuan apa? Tujuan nak pergi Malaysia. Bila masuk bagi salam, Assalamualaikum, rumah Rabi'ah, dia duduk di tirai. Tanya Rabi'ah Al-Adawiyah, aku nak tanya hampa, dan banyak-banyak hampa 3-4 orang ni, hampa tolong tunjuk siapa paling cerdik, paling pintar. Semua pakat dalam ni, Syekh Hasan kita ni, Syekh Hasan tunjuk Hasan Al-Basri, dia memang cerdik pun. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah kepada Hasan Al-Basri, wahai tuan Syekh, ya Hasan Al-Basri, kalau hang boleh jawab soalan yang aku nak tanya ni, aku jadi isteri hang. Dia ada offer lagu tu, tak badan ni. Hang boleh jawab soalan aku menikah dengan hang. Pendek kata maksud dia lagu tu. Dia kata insya-Allah hang tanya lu, try tengok, aku nak cuba. Begini dia kata, ya Hasan Al-Basri, tolong bagi jawapan yang tepat. Waktu aku mati, meninggal dunia, malaikat maut cabut roh, cabut nyawa aku. Hang boleh tak bagi jawapan? Aku ni, aku nak mati dalam beriman ke atau dalam keadaan tidak beriman? Itu soalan ni. Dengar soalan ni, soalan sepumah ni, berat ni, mana boleh jawab? Kata Hasan Al-Basri, haza min ilmil ghaib la ya'lamuhu illa Allah. Oh, yang ni berat lah. Mana boleh jawab? Benda ni ilmu ghaib, tidak mengetahui akan seseorang kecuali Allah. Siapa pun tak boleh tahu. Kalau hang tanya lagu ni, nak jawab ke mana? Aku tak boleh jawab soalan ni. Nampak tak? Soalan dia saya ulang balik. Aku nak mati ni, hang boleh jawab tak? Aku ni nak mati dalam Islam ataupun di dalam tidak Islam, tak beriman kepada Allah. Tera Hasan Al-Basri pun tak boleh jawab. Nak jawab untuk siapa? Tera Rabi'ah Adawiyah ni seorang tok wali hebat dah, tu pun tak boleh jawab, tak boleh confirm. Maka satu soalan gagal dijawab. Poin dia bukan hak dia duduk semak, hak dia lama dah, mati lama, kurun abad dah. Poin dia kita itu yang saya kata, malam ni kita buat muhasabah pasca Ramadan, selepas Ramadan. Kita beribadat ni tuan-tuan. Sebab itu kita nak mati, meninggal dunia, kita tak boleh confirm. Walaupun sebanyak mana ibadat kita buat dalam bulan Ramadan, lebih lagi. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah mendidik kita. Ilmu tasawuf ni dididik orang supaya kita jangan rasa yakin. Dididik apa? Cuba tuan-tuan tengok bulan Ramadan tahun ni, siapa yang tak buat ibadat lebih? Kita buat tarawih 20 baca Quran berjuzuk, dengan sedekahnya, dengan qiyamul lailnya, banyaklah ibadat kita berbanding bulan biasa.
Tapi dididik oleh Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali kata, yang terbaik kita buat ibadah, kita jangan rasa yakin dengan ibadah yang kita buat. Ini hak lepas ni, cerita hak lepas. Pasal apa? Kalau kita berasa yakin, kita duduk dalam zon bahaya. Kalaulah Rabi'ah Al-Adawiyah, dia sendiri, Hasan Al-Basri, tak berani confirm. Siapa nak berani confirm? Kita hidup tentang kita nak mati lah, apa boleh confirm? Kita nak memang, kita harap kita dimati dalam beriman, tapi boleh confirm pun? Tak boleh. Sebab itu Islam mengajarkan kita buat ibadat, kata Imam Ghazali, yang terbaik kita tutup pengesut sembahyang kita buat, kita tutup dengan dua benda. Pengesut sembahyang, pengesut qiyamul lail, pengesut baca Quran, pengesut sedekah, di hujung ibadat kita tutuplah dengan dua benda. Yang tu lagi selamat. Nombor satu, buatlah benda pun, tutuplah ibadah kamu dengan sifat al-khawfu, takut. Jangan merasa yakin dengan ibadah yang kita buat. Tak. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang biasa tahun ni merasa bulan awal. Kita bukan tak sebut pun pada orang pun, tak cerita pun ke orang. Ni duk sembang dah hati sendiri kan. Biar aku lega tahun ni, alhamdulillah. Depa duk ulun tunggu 10 malam terakhir. Aku 10 malam awal ni, alhamdulillah, dekat Allah ni 7 hari dah ni. Saya mulai dah mula start tak tinggal ni. Nampak. Dia tak sebut pun kepada orang. Maka itu jadi ujub. Dia sendiri dia kan. Tapi kalau dia sebut kepada orang, maka dia jadi riak. Riak ni menggunakan ibadah, guna ibadah untuk mendapat kepercayaan kepada orang. Itu riak, seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubi ketika menafsirkan surah Al-Ma'un, alladzina hum yura'un. Itu riak, menggunakan ibadah untuk menarik kepercayaan, siqah, penghormatan manusia. Itulah ar-riya. Sebutnya jadi kita, kalau tak sebut dia jadi ajub. Maka yang pertama kena ada bimbang dengan ibadah. Bukan kata bulan puasa tuan-tuan, ni tuan-tuan duk main sembahyang semua, lepas sembahyang bagi ada sikit merasa ya Allah, al-khawfu, takut Allah Ta'ala terima ke tak lah ibadat aku. Jadi selamatlah kita daripada kita duk rasa kemahan. Tak. Nutuk wali pun tak boleh confirm nak mati beriman ataupun nak mati tak beriman. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, tutup ibadat kamu dengan benda yang kedua, iaitulah ar-raja. Raja, kita raja, Pak Kasim. Raja ni artinya mengharap. Tadi takut dah takut dah, bimbang, takut ya Allah, tak tahu dah nak terima ke tak. Lepas tu ada harap, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibadat. Hak ni tuan-tuan ni lebih baik daripada hak duk sembahyang tengit balik 20 rakaat tak pernah tinggal tapi tak rasa apa. Aku puas lah tahun ni. Baguslah, memang ada puas buat ibadat, rasa tenang. Berbanding hak buat tak apa cukup tapi dia duk gelisah. Saya rasa baik sebab dia ada ar-raja. Tetapi kalau tuan-tuan ulun buat ibadat sungguh-sungguh, 20 rakaat program dengan sembahyang sunat, dengan sedekah, dengan baca Quran, dengan qiyamul lail, dengan tadarus, teratur tu pun ada rasa bimbang, al-khawfu dan juga ar-raja, itu yang terlebih baik. Tapi kalau buat sembahyang lebih kurang kan, sembahyang culah-culah, sembahyang sunat apa dak, baca Quran pada takut apa pun dak, yang tu apa. Tu teruk sangat tahap gaban. Nampak tak? Habis selesai satu soalan tirak, Allah lepas. Rabi'ah kata tak apa, Syekh Hasan, aku bagi kat hang soalan kedua. Hang boleh jawab, aku isteri hang, aku jadi bini hang. Ada peluang lagi. Inilah ulama-ulama tuan-tuan, orang salafus soleh zaman dulu melawak ke soal jawab, semua ada pengajaran. Tengok Rasulullah sambil nak tidur dengan bini, duk tidur atas reba bini, duk dia sembang bab mati, kita taubat lah. Kita tidur dengan rumah lah, dengan pasangan, ikut kawasan. Kalau orang benda, dia sembang benda. Teranak lena, bini duk tanya ni abah dia ni bila
mesin padi nak masuk main ni, belah kampung sebelah ambil habis lah. Itulah dunia. Kita duduk sembang hal dunia tuan-tuan. Bukan kata kat orang tuan-tuan, saya pun sopok. Kadang-kadang duduk sembang, tambah saya, perempuan saya ni belah orang duduk start. Orang duduk start tu saja lah, orang panggil orang Padang. Padang ni mana benang, orang benang. Mak ada, mak mentua saya benang banyak. Saya duduk tengok syarat agih harta ni. Sejak saya nikah dengan dia sampai kelar tak pernah habis. Dunia tak berhenti. Lala dia kata kat saya lagi apa? Kita ni dunia semua. Baru hang tahu. Itu cara dia. Cara umpan, cara lelaki jadi dunia. Maka ulama-ulama, para salafus soleh, keadaan mereka berbeza. Baik soalan kedua. Baik hadir di sembang tu, kita ambil pengajaran. Sebab itu tak konform tuan-tuan kita nak mati lah apa. Sebab itu dalam doa ni kita digalakkan, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, penamat hidup aku, biarlah aku mati dalam husnul khatimah, jangan duk penamat dalam su'ul khatimah. Tu yang kita doa tu. Mana bimbang ni tuan-tuan nak ada main tunggu dalam masjid, duduk dengar kuliah, dengar orang kita, bimbang lah tu. Dan mengharap mudah-mudahan tuan-tuan kita termasuk. Baik, yang tu satu hal. Rupanya tuan-tuan, bila cerita bab cabut nyawa ni, saya terbaca dalam kitab Imam Suyuti. Kitab ni, kitab teks kuliah saya duk baca lebih kurang 25 buah masjid dan surau. Kitab Ad-Durarul Hisan, kitab Arab. Dalam tu disebut, waqad warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang apa benda? Bahawasanya qad jaa qabla munkarin wa nakirin, atau kama qala, akan datang, akan confirm datang, pasti datang sebelum malaikat munkar nakir. Ni cerita bab mati lah ni. Bila kita nak cerita bab ibadat, muhasabah, mesti kait dengan mati. Sebelum munkar nakir main buat apa? Nak soal jawab dalam kubur. Tapi Rasulullah sebut, Imam Suyuti sebut dalam hadis, sebelum munkar nakir main, ada satu malaikat, jaa malaikatun ismuhu Ruma, akan datang mai sebelum munkar nakir satu malaikat, nama dia Ruma. Rupanya bila orang tanam dalam kubur, yang kita tak tahu ni munkar nakir tu munkar nakir ni dia main nak tanya soalan, ujian lisan. Rupanya malaikat Ruma ni dia main juga, tapi dia bukan buat ujian lisan, bahkan dia akan buat ujian bertulis. Rupanya tuan-tuan, saya tengok-tengok tu dia masuk dalam kubur, sama macam pergi Timur-Tengah nak masuk universiti. Ada ujian lisan, ada ujian tulis rupanya. Kita cuba dengar kali nak cerita. Hak muka nakir kita tak tahu lama dah. Dia tanya 3 soalan utama. Satu soalan cepuman. Soalan utama ni, man rabbuka, wa ma dinuka, man hadha ar-rajul alladhi bu'itha fik, ni siapa lelaki yang diutuskan kepada hang? Hadha Muhammadun Rasulullah, ni lah Nabi Muhammad. 3 soalan utama. Lah bukan banyak mana pun. Tuan-tuan anak, tuan-tuan kalau nak masuk IPG lah, saya pensyarah maktab perguruan. Lah ni dipanggil IPG, Institut Pendidikan Guru. Nak masuk ni ujian lama, ujian tulis ada, ujian lisan tu, macam-macam tanya, berajar. Ni 3 soalan ni. Hak soalan ketiga tu bila boleh jawab, inilah Nabi Muhammad. Malaikat muka nakir tanya balik, lagu mana hang boleh tahu? Qara'tul Quran wa amantu bihi wa saddaqtu bi risalati. Aku baca Quran, aku beriman dengan dia sebab dalam Quran sebut, dan aku membenarkan kerasulan Nabi Muhammad. 4 soalan ujian lisan. Rupanya sebelum ujian lisan, ujian tulis. Saya duduk tengok lah, dalam dunia pun serupa, ujian tulis dulu. Saya nak ambil tauliah tentang Negeri Kedah. Tauliah saya ni berbelas tahun dah lama. Ada tauliah ni, tapi Penang pakai sekali lah. Sebab kita ada tauliah, tak boleh mengajar pula. Ni tauliah Kedah saya punya. Di tanda tangan biasalah Tuanku Sultan lah, anak tu lah Agung, tanda tangan Agung. Besar tuan-tuan tauliah.
Mula-mula ujian bertulis dulu. Tulis hak ni jawab. Last sekali berujian lisan. Masuk dalam kubur, benda yang sama kita lalui. Malaikat rumah ni, dia soalan yang dia tanya ni, dia masuk-masuk, dia suruh tulis. Dia kata apa? Wahai si fulan, wahai hamba Allah, tulis. Dia suruh tulis ya. Uktub, tulis olehmu al-hasanat was-sayyiat. Semua benda kebajikan hang nak buat dalam dunia ni, hang tulis. Rupanya kita nak kena tulis tuan-tuan. Satu, hasanat, benda kebajikan. Nombor dua, as-sayyiat, benda jahat pun kena tulis. Tak apa lagi. Lepas tu duk komplain malaikat. Aku nak tulis ngapa? Malaikat, pen pun tak ada. Ada alasan. Dakwah pun tak ada. Retas A4 lagi tak ada. Malaikat kata apa? Hari ni hang dalam kubur. Jangan duk ingat hang duk dalam dunia. Pen hang, jari hang duk hang. Dakwah hang, wariquka midadu. Ayat dia hang, itulah dakwah. Tak boleh bagi hujah apa. Habis retas A4 tak ada. Cakap banyak tak mau. Dia koyak kain kafan nak kalah putih tu. Nah, ni lah retas A4 hang. Hang tulis semua. Rupanya hikmah kain kafan kalah putih. Rupanya kita nak tulis. Tu dia jawapan dia tuan-tuan. Allahu Akbar, subhanallah. Maka kita pun menulislah hamba Allah sebulan. Tulis semua benda kebajikan yang kita buat dalam dunia. Sonok tulis benda kebajikan. Benda kebajikan dah jual. Waktu tu dia ingat habis. 1 sen kita derma dalam tabung masjid kita tulis. Kita pernah derma sekaki RM5, RM10, RM20 wakaf untuk buat mahat tahfiz. Hari itu timbul balik. Lama dah kita tak ingat. Lut ghaibul ghuyub dah. Tapi itu ingat semua. Berapa duit? Kita pergi beli barang di kedai lebih 3 gubang. Kita kata kat tuan kedai, 3 gubang ambil lah, tak apa, dekat kat anak-anak. Kita tulis. Tuan-tuan, 2-3 gubang tu besar, 1 sen pun ditulis. Akhirnya tulis semua. Lah matang dah buruk. Benda baik habis dah tulis. Al-hasanat. Mai benda buruk, duduk senyap. Malaikat tanya, pasal apa hang stop? Aku malu. Malaikat bila sebut malu, dia sebut dalam hadis Nabi, wa yurfa' umudan wa yahummu ala darbihi, maka diangkat kayu tungkat. Dia kira nak balon, cakap banyak tak mau. Gaya nak balon, si fulan ni kata, "Oh, saya bagi masa saya." Okey, hang tulislah, dia pun tulis. Habis selesai semua tulis, maka kata Rasulullah ketika itu, wa yu'alliqu fi 'unuqi, digantung di tengkok tu buku amalan hak kita tulis. Hak Allah Ta'ala nak bagi waktu maghrib dah kubur, hak tu hak bersih lain. Ni hak kita tulis, esok dipegu dua tengok betul lah. Mana dia bukti yang gantung di tengkok? Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat ke-13. Ni Allah Ta'ala sebut, bukan saya ada mampu kat tuan-tuan. Gantung buku amalan ni di tengkok. Sebab itu nak buat apa pun tuan-tuan dalam dunia, fikir di hari akhirat. Waktu muka nakit, sebelum muka nakit tu nak kena menjawab dah. Orang nak kena apa? Kita pun tulis semua benda jahat. Tulis. Semua tak boleh kurang. Mai Allah. Ni hang pernah satu ketika dulu duk nyakit hati si pula ni, Pak Luang ni, Pak Ngah ni. Dengan sebab kata-kata hang ni, 30 tahun dia tak nimbang hang tak pernah minta maaf. Allah tulis semua. Tuan-tuan bayangkan. Ni hang ni lu sejengkal. Pernah hang ubah line tapak kawasan tanah orang, hang pergi tapak masuk, hang tak sedar, hang tak cek elok. Allah semua kena tulis. Gantung di mana? Gantung tengkok. Firman Allah surah Al-Isra ayat ke-13. Wa kullu insanin, kena baca bagi lagu sikit nak baru sedih ni. Baca biasa tak rasa apa. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu manshura. Itu Allah sebut dalam Quran. Dan kami mewajibkan kepada manusia, wa kullu insani alzamnahu, kami wajibkan, melazimkan akan dia, ta'irahu fi 'unuqih, buku catatan amalan hak dia tulis sendiri, dan juga nasib dia di akhirat, fi 'unuqi,
gantung tengkok maklum, kantak balik, bawa pergi atas. Bila kita nak keluar, Allah Ta'ala nak keluarkan, wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Dan kata Allah, buku ni kami akan keluarkan hari kiamat. Kitaban yalqahu, esok sampai hari kiamat dia bentang manshura. Siapa dengan siapa pun tak boleh sembunyi, pekat boleh tengok tu. Tak boleh sembunyi dah tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, soalan pertama Rabi'ah tanya, Hasan Al-Basri tak boleh jawab. Soalan kedua dia tanya apa? Aku masuk dalam kubur. Wahai Hasan Al-Basri, hang bagi jawapan. Adakah confirm aku boleh jawab soalan Al-Munkar wa Nakir hak tadi saya cerita ni? Hasan Al-Basri jawab benda yang sama. Ni benda ghaib ni. Hadza min ilmi al-ghaib la ya'lamuhu illa Allah. Benda ghaib ni tak ada siapa boleh tahu kecuali Allah Ta'ala saja. Aku tak boleh jawab benda ni. Nampak tuan-tuan? Kita masuk dalam kubur, confirm ke kita boleh jawab soalan Munkar Nakir? Jangan nak rasa pemain. Aku tak apa lah. Tak boleh. Kalau Hasan Al-Basri tak boleh buat confirmation, Rabi'ah Adawah nak boleh jawab soalan Munkar Nakir, maka patah lagi kita hak cerai. Jauh beza tuan-tuan. Kita ambil lah pengajaran. Pagi malam ni kita muhasabah setelah Ramadan. Alhamdulillah Ramadan baru ni kita berlalu. Tapi bila muhasabah balik, banyak kurang ni tuan-tuan. Habis dua soalan terang. Hasan Basri kata melepas pula. Rabi'ah kata apa? Wahai Syekh Hasan, tak apa, aku bagi hang satu lagi peluang. Hang boleh jawab ni, aku nikah dengan hang. Duduk 3 kali dah nikah, duduk rumah tu, tak boleh jawab ke? Boleh. Dia kata cubalah tanya, kalau boleh aku jawab. Tak boleh, wallahu a'lam. Wahai Hasan Al-Basri, cuba hang bagi jawapan. Waktu aku dibangkitkan di padang mahsyar Allah, aku ni bangkit pergi pada mahsyar, hang boleh confirm tak aku nak terima buku catatan amalanku adakah di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Dipanggil apa? Ashabul yamin. Orang hak terima buku amalan belah kanan ni kira A. Alhamdulillah, confirm masuk syurga. Hak belah kiri, berat. Jadi tuan-tuan cuba fikir benda ni. Kita duk sembang ni bab-bab tentang kematian. Kita muhasabah. Roh kita ni, Rasulullah sebut roh kita. Bila duk cerita bab cabut nyawa semua ni, kedudukan roh. Sebab itu Rasulullah sebut, dan disebut oleh juga para ulama, roh kita ni dia akan lalu beberapa fasa tempat masa. Ada yang sebut 4 tahap, ada yang sebut 5, ada yang sebut 6. Cuba kita bilang tuan-tuan. Lah ni roh kita duduk dalam mana? Nombor 1, roh dia peringkat pertama duduk dalam perut mak. Bila dah jadi janin ni dah 4 bulan, Allah perintah malaikat tiupkan roh, maka roh duduk dalam perut ibu ataupun rahim ibu, tunggu sehingga beranak. Itu baru tahap pertama. Duduk ada 6. Tahap kedua, bila seorang bayi beranak keluar kita, maka roh ni duduk dalam jasad. Ni lah ni kita duduk hidup tuan-tuan, terdiri daripada 2 unsur. Nombor 1 jasad, nombor 2 roh. Pasal apa jasad duduk elok, sarung dia duduk elok, pasal roh duduk ada. Roh keluar dia buruk, tak guna, tak pakai, tak ubah alam tanah. Tapi berdasarkan keikhlasan. Saya teringat 2 tahun lepas, kalau tak setahun lepas, tahun ni kampung saya Masjid Barakah lah. Adik tu imam, Tok Haji Halim, tu imam lama lah kampung saya, mati. Adik mati, korek kubur pun kat abang. Korek tuan-tuan, tengok subhanallah. Saya tak tengok, tapi 3 orang saksi, kawan-kawan, sahabat-sahabat saya. 20 tahun lebih, 30 tahun Tok Haji Halim ni mati, meninggal dunia. Kain kafan dia tak koyak, dia elok, dan juga mayat tak put. Subhanallah. Bila saya dengar cerita, saya terbayang tahun 80-an, tok-tok guru jadi imam, jadi apa, mengajak zaman tu tuan-tuan. Macam mana ada macam zaman lah. Zaman lah pendakwah ramai. Tengok geng-geng muda, macam-macam program TV, pencetus ummah lah, da'i lah apa. Tapi nak banding ikhlas mereka dengan kami zaman sekarang ni jauh beza tuan-tuan. Saya pun tak berani nak ukur. Dia jadi imam,
baca kitab di masjid 3-4 kali sebulan, seminggu, saya rasa duit satu serit tak ambil. Ikhlasnya tinggi. Kita tengok orang duduk dalam masjid buat ibadat dalam bulan Ramadan, tapi di sisi Allah tak sama. Ada orang tinggi, ada orang rendah, pandangannya di sisi Allah. Jadi saya nak mencelah cerita baru saya teringat. Teringat satu ceramah seorang ustaz, dia cerita apa? Cerita pi kepada masyarakat. Pasal kita tak sah ni, masuk soalan ketiga lah, makik pada kubur. Elok saya cerita yang tu. Saya kalau tak silap Ustaz Badili Shah ceramah saya dengar dia ni memang banyak cerita lawak dia, tapi pengajaran benar. Dia kata apa? Tuan-tuan sekalian, kita balik ke akhirat di padang mahsyar ni seolahnya kita berada di lobi hotel. Tahu tak lobi hotel? Kita nak pergi reception, mesti masuk lobi. Lobi ni kawasan tu lah, kawasan masuk-masuk tu nak pergi daftar, nak masuk hotel. Cuma beza, hotel dalam dunia, tuan-tuan pergi masuk hotel 3 bintang, bilik dia standard semua 3 bintang. Dia tak ada lah satu hotel tu 1 bintang, 3 bintang, 5 bintang, tak begitu. Tapi di akhirat, kita pergi kepada mahsyar seolahnya kita berada di lobi hotel. Pasal apa? Tu nak check in. Tapi di akhirat semua ada. Hotel 5 bintang, hotel 3 bintang, hotel sebintang, hotel 8 bintang, himpun sekali. Ada apa di lobi hotel? Ada meja, ada reception, ada kani duduk season 5, ada pembantu lagi nak heret beg tu masuk bilik, ada nak bagi kunci, semua ada. Maka dia pada mahsyar juga begitu, masuk nak check in, bahasa dia. Nak masuk bilik ni apa? Bilik di akhirat tu apa? Syurga. Nak masuk syurga, hak ini mana? Kualiti dia nampak apa? Maka mailah yang pertama. Siapa dia main hak nak check in? Seorang driver bas orang pandang atas sebelah. Oh, malaikat bertanya, demo ni kerja apa? Oh, kawan ni driver bas. Malaikat berkelatih juga, mari berkelatih. Lama kerja driver bas, lama dah kau dah kerja. Trip demo bawa bas ni gimana? Kau bawa dari Kota Baru pergi KL. Sehari berapa trip? Ada 2-3 trip. Bas penuh. Bas jenis mana? Bas kawan ni bas api. Hak 32 orang. Kadang 28. Kadang biasa penuh. Dia kerja. Malaikat pun cek semua. Rupanya dia ni kerja dia berbah ya. Tapi buat ibadat ikhlas sungguh, berkualiti. Kerja dia kerana nak cari rezeki. Anak dia mengaji agama. Ada 2 orang hafiz Quran umpamanya. Cek lalang malaikat tanya. Dia membawa bah ni pergi Kota Baru Kelantan ni, Kota Baru KL ni, bawa speed berapa? Kalau bawa biasa taklah laju sangat. So, pak sonai, tu je. 140, 160. Cek semua. Demo ni kalau bagi bilik special lah. Bilik apa? Bilik hak mewah. Ada baru ni dalam WhatsApp tu. Saya tengok, tuan-tuan pun mungkin tengok. Kita duk tengok ada haji tu pakai jumpa. Tuan-tuan, sekarang kita berada dalam bilik suite di Mekah, Kota Mekah. Bilik ini sewanya satu malam biasa 20,000 rial, 7 malam biasa. Dia kata sekarang saya berada malam-malam 10 terakhir. Harga dia pun naik sama dengan offer Allah Ta'ala bagi malam 10 terakhir. Maka malam 10 terakhir sewanya melambung kepada 70,000 rial. Tu dia. Hang nak duduk dah hotel ke hang nak duduk iktikaf dalam masjid tu? Itu letak dia lah. Nak pergi nak cerita hotel tu dia punya 70,000 rial. Ambil gambar tu. Tepi dia ada tingkat, tengok tingkat. Rupanya dia duduk hak jam besar hak atas sekali. Ambil gambar, Allahu Akbar, Masya Allah, subhanallah. Mekah duduk di bawah tapak kaki dia. Yang tu saya tak boleh kata apa, rasa sedih ni. Itu nak cerita hotel tuan. Dia bebas ni, ikhlas dia tinggi. Kawan beri mu hotel 5 star. Bilik suite bagi pula kad, access kad, tak main nak kunci dia kokak tu. Access kad. Allah lega. Hotel 5 bintang semua ada tuan. Ada apa? Dalam tu ada TI, ada hair dryer, pengering rambut, ada setrika, tak ada duduk kongsi dengan orang, duduk dorong, ada jenis moral duduk kongsi, semua pergi kongsi itu. Ada pemanah hayat, tak ada duduk pergi minta kat lobi.
ada walking balcony, ada the very very good view, semua ada cantik, 5 bintang. Habis selesai, masuk mai pula siapa? Oh, masuk mereka tanya, dari mana kerja apa? Kawan ustaz. Oh, ustaz. Ceramah banyak. Oh, malam-malam penuh kuliah kawan. Sebulan 60 kali. Tujuh. Maghrib ada, subuh ada. Kuliah subuh, hari Jumaat, hari Ahad, lajak hari Senin, Selasa orang jemput. Kadang-kadang jabatan kerjaan jemput. Oh, banyak kuliah. Ustaz ni pendakwa hebat, 60, 70 kali jemputan sebulan. Nak banding driver bas tuan, tak ada nilai apa pada pandangan zahir. Tapi tuan-tuan, malaikat ni checklist. Tengok-tengok, subhanallah. Walaupun dia seorang ustaz, tadi driver bas, tapi ada kurang satu driver ustaz ni,